Baik, sidang media Majlis Keselamatan Negara MKN meluluskan cadangan Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk benarkan pelajar tempatan institusi pendidikan tinggi IPT kembali ke kampus masing-masing secara berfasal seawal Mac 2021. Dan keputusan membenarkan kemasukan ke IPT secara fizikal adalah bagi bolehkan pelajar tempatan serta terbangsa ikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP secara hybrid iaitu secara bersemuka dan juga dalam talian. Dan rakan tugas Fauzi Suhaimi kini berada di Universiti Putra Malaysia UPM untuk tinjau prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi pihak universiti bagi operasi pembukaan semula IPT. Jadi Fauzi, bagaimana keadaannya di universiti? Baik, terima kasih Hafizi. Di Bukit Keuangan, saya kini berada di Universiti Putra Malaysia di Serdang bagi mengikuti perjalanan pendaftaran pelajar bagi kemasukan semester 2021 di mana sidang khas Majlis Keselamatan Negara pada 23 Disember lalu telah pun membenarkan untuk Kementerian Pendidikan Tinggi membenarkan pelajar tempatan dan industri atau pelajar tempatan dalam IPT ini untuk kembali ke kampus masing-masing bermula pada 1 Mac lalu, di mana ketetapan yang dibuat oleh UPM adalah pendaftaran bermula pada 4 Mac sehingga 12 Mac, di mana pendaftaran ini dilakukan secara berperingkat terhadap 7,500 pelajar bagi semester kedua ataupun yang berada dalam kategori 6 kategori yang dibenarkan oleh KPT untuk mendaftarkan bagi menjalankan aktiviti ataupun pengajaran dan pembelajaran secara fizikal di kampus masing-masing. Untuk ketika ini bagi mempericikan proses perjalanan pendaftaran kemasukan pelajar ke UPM, bersama saya ketika ini adalah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPM, Profesor Dr. Arifin Abdul. Terima kasih Profesor kerana sudi bersama-sama Buletin Awani pada jam ini untuk berkongsi berkaitan dengan perjalanan operasi pendaftaran pelajar. Bagi UPM sendiri, Prof, kalau boleh Prof ceritakan bagaimana pendaftaran ataupun pendekatan yang diambil oleh UPM untuk memastikan setiap SOP yang ditetapkan oleh KKM dan MKN dipatuhi bagi pendaftaran pelajar pada kali ini, pada musim ini. Terima kasih Fauzi Astro Awani. Susulan daripada pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, untuk membenarkan pelajar masuk ke kampus bermula pada 4 hari bulan Mac sehingga 31 hari bulan Mac. Untuk di Universiti Putra Malaysia, langkah pertama yang kita buat adalah memastikan pematuhan prosedur operasi standard dan tata cara kemasukan pelajar di Universiti Putra Malaysia. Yang seterusnya kita mengenal pasti 6 kategori pelajar yang telah dibenarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Antaranya adalah kumpulan pelajar daripada peringkat sijil, diploma, ijazah dan pasca siswaza. Maknanya pelajar ini kalau mereka tidak masuk pada Mac ini mengikuti pengajian dan pembelajaran, maknanya mereka terpaksa menangguhkan pengajian mereka. Dan kumpulan kedua adalah yang diberi penekanan oleh KPT adalah kumpulan pelajar yang berada di luar sana yang tidak dapat dari segi kemudahan internet dan kemudahan yang kondusif. Ini kumpulan yang akan diberikan masuk. Begitu juga dengan pelajar daripada luar negara, Universiti Putra Malaysia menerima kecuali pelajar daripada United Kingdom. Sama juga seperti pelajar peringkat asasi sains pertanian. Bagi pelajar yang masih berada di kampus, kita membenarkan mereka untuk stay di kampus bagi mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara hybrid. Walau bagaimanapun untuk kali ini hanya pelajar yang mengikuti latihan amali dan praktikal yang dibenarkan untuk membuat secara bersemuka. Fauzi. Baik, Prof, kalau kita tengok bagaimana susunan perjalanan yang disusun oleh UPM sendiri bagi memastikan SOP khususnya penjarakan fizikal dapat dipatuhi, kerana apa yang kita faham pendaftaran pelajar di universiti adalah melibatkan dalam jumlah yang ramai. Dan kalau boleh Prof tunjukkan bagaimana SOP ataupun peraturan ataupun perancangan yang dibuat oleh UPM sendiri untuk memastikan SOP-SOP itu dipatuhi. Yang pertama berkenaan dengan kemasukan pelajar, kita tentukan pelajar itu mereka harus mengisi borang ERT terlebih dahulu dan juga MySejahtera 3 hari sebelum mereka sampai ke Universiti Putra Malaysia. Maknanya saringan kesihatan di peringkat awal tu kita telah buat, dan bila mereka sampai Universiti Putra Malaysia, pihak Kolej Kediaman dah ada data untuk pelajar-pelajar tersebut. Dan setibanya mereka di Kolej Kediaman, yang pertama mereka harus memeriksa suhu badan pelajar tersebut, dan selepas itu
mereka akan buat scan barcode. Ada dua yang mereka perlu buat. Yang pertama berkenaan dengan status ART COVID di peringkat Universiti Putra Malaysia dan juga imbasan kod QR MySejahtera. Ini adalah contoh proses pendaftaran yang dilakukan oleh pelajar. So antara langkah-langkah yang diambil di Universiti Putra Malaysia untuk memastikan pelajar ini agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Dan antara uniknya Fauzi, di UPM ini kita mewajibkan pelajar untuk memakai wristband. Dan tujuan ini adalah kita untuk pantau pelajar supaya sepanjang proses isolasi ini pelajar ini akan mengikuti segala arahan ataupun SOP-nya. Maksudnya pelajar ini tidak dibenarkan untuk keluar ke kampus. Dan proses seterusnya adalah berkenaan dengan di mana selepas pendaftaran pertama pelajar akan mengambil kunci di kaunter yang telah ditetapkan. Ini adalah proses yang biasa untuk umpamanya di Kolej Kedaman Chancellor ini pelajar akan buat scan sekali lagi mengisi nama, budi dan lanjut sebelum kunci diberikan kepada pelajar. Dan inilah adalah proses-proses yang biasa ataupun norma baru yang dijalankan di Universiti Putra Malaysia. Dan of course kesihatan dan kebajikan pelajar ini amat-amat dititik beratkan. Maknanya Fauzi, pada kali ini kita mengikuti arahan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, tidak ada seorang pun pelajar yang akan dihalau balik semula setibanya mereka di kampus. Kita akan jaga semua ni. Baik Prof, kalau kita tengok sesi pendaftaran mungkin ibu bapa datang kalau sebelum ini kita tengok ahli keluarga datang menghantar memandangkan pelajar ini adalah pelajar yang pertama kali mendaftar diri ke universiti. So bagaimana universiti ataupun UPM sendiri mengambil pendekatan untuk tidak berlaku perhimpunan yang ramai melibatkan pelajar dan ibu bapa. Terima kasih. Uniknya di Universiti Putra Malaysia pada kali ini kemasukan pelajar dibuat secara berperingkat mengikut zon, mengikut negeri. Contohnya kemasukan bermula daripada 4 hari bulan Mac. Contohnya 4 hari bulan hingga 6 hari bulan Mac kemasukan zon utara dan juga zon pantai timur melibatkan negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Manakala zon pantai timur melibatkan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan mengikut sesi Cik Fauzi, mengikut sesi pagi dan juga sesi petang. Alright, okey. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan ataupun perincian penjelasan lanjut daripada pihak Universiti UPM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama Buletin Awani pada ketika ini. Untuk perkembangan lanjut kita akan bawakan dari semasa ke semasa dan buletin lanjut sudah pasti laporan penuh dalam esroawani.com kembali kepada Bukit Kewangan Hafizi. Baik, terima kasih Fauzi di UPM. Sekian daripada saya, Afizal Zaman. Assalamualaikum, sekian berjaya.